Jam tangan pintar. Apakah definisi anda untuk sepasang jam tangan pintar? Adakah sekadar penjejak kesihatan dalam bentuk jam tangan ataupun yang benar-benar jam tangan pintar yang penuh yang ada gedung aplikasi, banyak lagi fungsi berbanding dengan penjejak kesihatan biasa? Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan di Amans, yang mana hari ini saya akan ulaskan dua jam tangan terbaru daripada Amazfit, iaitu Amazfit GTS 2 dan juga Amazfit GTR 2. Baiklah, kedua-dua jam tangan pintar ini baru saja tiba ke pasaran Malaysia, yang mana dua-duanya kelihatan amat premium, mewah, ringan dan sungguh selesa apabila berada di tangan. Cuma dia ni apa benda sebenarnya? Adakah jam tangan pintar penuh, jam tangan pintar sebenar, ataupun seperti yang saya katakan tadi, hanyalah sebuah penjejak kesihatan dalam bentuk jam tangan? Baiklah, konsep penggunaan jam tangan pintar ni masih keliru sebab kadang-kadang ada sahaja jenama yang menggunakan penjejak kesihatan tapi memanggil sebagai jam tangan pintar. Pada hemat saya itu adalah tidak adil dan adalah satu gimmick semata-mata. Apakah Amazfit GTS 2 dan GTR 2 ni? Adakah hanya penjejak kesihatan semata-mata dalam bentuk jam tangan pintar ataupun benar-benar jam tangan pintar sebenar yang anda boleh gunakan seperti Apple Watch ataupun memandu jam tangan Wear OS yang lain? Amazfit GTS 2 dan GTR 2 ni berada di tengah-tengah. Dia adalah jam tangan pintar yang asas. Ia menjalankan sistem operasi yang tersendiri dan memerlukan aplikasi seperti Zap untuk menggunakan kedua-dua jam tangan ini untuk ditambah pada peranti untuk memantau segala data-data yang jam ini imbas ataupun jejak. Amazfit GTS dan GTR 2 kedua-duanya adalah jam tangan yang sama sahaja. Bezanya adalah dari segi rekaan, saiz skrin dan juga bateri. Itu saja. Lain-lain fungsi apa yang anda dapat dalam GTR 2, itulah juga yang anda dapat dalam GTS 2. Baiklah, sebelum saya terukir apakah yang menarik dalam jam ini, mari kita lihat spesifikasinya yang tertera di skrin sekarang. Baiklah, saya akan mulakan dengan GTR 2. GTR 2 ni menggunakan rekaan skrin yang bulat. Boleh katakan hampir nirbikan, tetapi keliling bezelnya ada garis-garis untuk kelihatan seakan jam biasa. Ini bermakna menggunakan always on display ataupun muka jam analog akan tampak lebih bergaya. Kemudian ia juga mempunyai rekaan yang nipis, dibuat pada aluminium dan ada dua butang fizikal yang memudahkan lagi tugasan. Kemudian tali jam silikon yang kami terima ini juga adalah lembut dan selesa saja di tangan. Disebabkan ia terlampau ringan, boleh katakan hampir tidak terasa ada jam di tangan apabila telah memakainya dalam sepanjang hari misal kata. Kemudian, jam ini juga amat mudah digunakan. Ia boleh menjawab panggilan telefon jika ditambah pada peranti Android ataupun iOS, boleh mengawal muzik, malah anda juga boleh menyimpan muzik dalam jam ini jika anda mempunyai file-file MP3. Kemudian terdapat banyak muka jam dan lebih menarik, dalam aplikasi Zap itu sendiri terbinanya gedung aplikasi ataupun gedung muka jam untuk muat turun pelbagai lagi pilihan muka jam khusus untuk GTR 2. Dan GTR 2 ni adalah seperti kebanyakan penjejak kesihatan lain. Ada SpO2, ada nadi, boleh memantau tidur, berjoging, pelbagai mod sukan dan banyak lagi yang anda boleh gunakan. Untuk pengguna wanita, kita rahit juga boleh dipantau menggunakan jam ini. Tiada sebarang masalah pun. Baiklah, apa yang menarik dengan jam GTR 2 yang saya gunakan ini adalah skrinnya. Skrinnya adalah sungguh cantik. Panel OLED dengan warna hitam yang cukup gelap, warna yang cukup tajam, butiran yang jitu dan juga kecerahan yang memadai. Tidak kira anda berada di luar atau di dalam, kecerahannya amat sesuai, lagi-lagi apabila tetapkan kecerahan automatik. Tidak kira di mana juga keadaan cahaya bagaimanapun, jam ini sentiasa mudah dilihat. Selepas menguji beberapa perkara dalam jam ini, saya dapati fungsinya amat mudah digunakan dan sungguh seronok digunakan. Yang pertama, GTR 2 mempunyai pembantu digital tersendiri. Ya, saya jarang jumpa penjejak kesihatan ataupun jam tangan pintar asas yang mempunyai pembantu digital asas yang anda boleh memberi arahan suara untuk membuka aplikasi, menyemak data-data kesihatan dan lain-lain. Dan ia juga amat pantas untuk mengesan. Anda hanya angkat tangan, terus berikan arahan dan ia akan terus membuka aplikasi-aplikasi yang tertentu. Contohnya begini, angkat saja tangan, open heart rate. Aplikasi heart rate akan terus terbuka. Ini adalah satu perkara yang menarik yang memudahkan lagi penggunaan agar tidak selalu jari ini menyentuh skrin untuk elak bercalak atau berkotor misal kata. Fungsi-fungsi seperti saya katakan tadi juga berfungsi dengan baik sekali. Saya lebih banyak menggunakan pemantauan tidur kerana saya banyak gunakan jam ini untuk tidur saya.
Dan sepanjang waktu tidur, nadi juga diambil kira dan anda boleh lihat waktu bila anda ada mimpi ngeri kerana tiba-tiba nadi anda terpacak tinggi atau waktu bila anda tidur dengan nyenyak. Dia juga ada kitaran REM yang boleh melihatkan sama ada tidur anda tu sihat ataupun tidak, cukup nyenyak ataupun hanya tidur manja. Kemudian jam ini saya lihat adalah lebih sesuai digunakan kepada pengguna lelaki ataupun yang bertangan besar ataupun lelaki yang nampak maskulin ataupun kacak seperti saya. Semua perkara yang saya sebut dalam GTR 2 tadi semuanya terdapat dalam GTS 2 juga. Jadi apa yang bezanya? Beza pertama adalah skrinnya lebih kecil dan rekaannya adalah segi 4, boleh katakan ala-ala Oppo Watch ataupun Apple Watch, dan butangnya juga hanya ada satu. Oh ya, saya lupa sebut. Apakah dua fungsi butang ni? Satu butang adalah untuk membuka senarai aplikasi. Butang kedua adalah butang pindasan yang anda boleh tetapkan untuk melancarkan aplikasi-aplikasi lain. Untuk GTS 2 pula, butang ini hanya ada satu, jadi hanya boleh membuka senarai aplikasi saja. Kawalan lain-lain memerlukan kawalan gestur. Beza ketara yang paling kedua-dua ni, yang pertama adalah rekaan dan ketahanan bateri. GTR 2 yang saya gunakan ni sebagai jam harian saya boleh bertahan sehingga 5 hari dengan semua benda dihidupkan. Notifikasi, penggera, menggunakan skrin, nadi, menetapkan semua sensor-sensor dan fungsi dihidupkan penggunaan serentak ataupun pemantauan 24 jam. GTR 2 boleh bertahan sehingga 5 hari. Paling teruk jika terlalu banyak notifikasi dan penggunaan skrin pada jam ini saya tahan adalah 4 hari. GTS 2 sayang sekali bertahan sekitar 1 hingga 2 hari saja. Amat mengecewakan kerana sedangkan jam tangan pintar penuh ataupun yang sebenar seperti Apple Watch, Wear OS juga boleh bertahan selama 2 hari. Tapi jam tangan pintar asas seperti ini bertahan sekitar 2 hari saja. Walaupun telah matikan always on display, walaupun telah matikan fungsi notifikasi, GTS 2 tetap bertahan sekitar 2 hari maksima. GTR 2 pula adalah 5 hari maksima. Dan pengecasan pula adalah mudah saja menggunakan kabel yang disambung secara magnetik di belakang. Baiklah, menggunakan jam ini, ia menggunakan sistem operasi yang tersendiri daripada Amazfit ataupun syarikat besarnya adalah Huami. Walaupun kedua-dua ni kelihatan sama, preset yang digunakan adalah sedikit berbeza. GTR 2 menggunakan versi 4.2, GTS 2 pula menggunakan versi 2.2. Ia akan mengingatkan anda kembali kepada Wear OS ataupun jam tangan pintar seperti Galaxy Watch. Anda boleh tatal di skrin untuk mengakses widget yang mana adalah aplikasi-aplikasi yang anda boleh susun sendiri melalui aplikasi Zap tadi. Kemudian antara mukanya juga adalah ringkas, pantas dan juga lancar untuk kategori jam seperti ini. Kemudian getaran pada kedua-dua jam ni adalah sangat teruk. Ia seakan menggunakan getaran dalam peranti kelas asas. Anda bayangkan anda letak telefon Android Go yang ada getaran yang sangat teruk itu pada jam tangan anda. Begitulah getarannya. Sehingga saya katakan getaran pada Mi Band 4 ataupun Mi Band 5 adalah lebih baik pada Amazfit GTR 2 dan GTS 2 ini. Getarannya adalah paling lemah. Disebabkan dia ada pembesar suara, kualiti audionya juga adalah teruk dan bukan itu saja, ia juga tidak cukup kuat. Malah apabila saya tetapkan penggera, saya tidak dengar penggera itu walaupun saya pakai jam itu pada waktu malam. Zap ini masalahnya adalah aplikasinya kelihatan seperti tidak sedia lagi untuk pengguna global kerana kebanyakan dalam aplikasi ini adalah kelihatan bahasa Inggerisnya diterjemah secara terus menggunakan Google Translate daripada bahasa China bagi bahasa Inggeris. Jadi penggunaannya kadang sedikit mengelirukan. Syukur aplikasinya agak lancar dan mudah digunakan, tetapi bahagian untuk menambat jam ini untuk membolehkan fungsi panggilan telefon agak leceh. Anda telah tambatkan jam ini pada aplikasi, tapi untuk menggunakan fungsi panggilan telefon, anda perlu tambat kali kedua dalam tetapan. Ini menjadikan penggunaan dalam iPhone sedikit leceh berbandingkan Android. Tapi lain-lain dalam aplikasi ini adalah seperti yang anda lihat dalam kebanyakan aplikasi penjejak kesihatan seperti Mi Fit untuk Xiaomi dan juga mana-mana aplikasi Amazfit yang sebelum ini. Ia adalah mudah untuk dilihat, mudah digunakan. Antara mukanya adalah mesra pengguna. Warna-warni, anda boleh lihat carta dengan mudah dan juga muat turun muka jam juga adalah sekelip mata saja. Jam tangan ini sudah pun dijual di Malaysia secara rasmi oleh Amazfit Malaysia dan anda boleh dapatkan di platform seperti Lazada. Harganya adalah seperti yang tertera pada skrin sekarang. Jadi untuk siapakah jam tangan GTS 2 dan GTR 2 ni? Ia adalah untuk mereka yang inginkan perasaan rasa menggunakan jam yang mewah dan elegan. Kerana jam ini kelihatan seperti jam tangan biasa saja, begitu nipis, begitu selesa dan amat ringan. Dan pada hemat saya, Amazfit mungkin boleh belajar lagi dan perbaiki lagi jam ini untuk menjadi lebih baik. Lain lagi dalam fungsi pembantu digitalnya yang akan tidak begitu berfungsi kadang-kala dan kadang-kala sahaja berfungsi. Kemudian GTS 2 ni paling masalah dengan ketahanan bateri yang 1 hari 2 hari. Lebih baik beli jam tangan pintar yang sebenar dengan ketahanan bateri yang lebih kurang sama. Jadi untuk menutup ulasan ni, Amazfit GTS 2 dan GTR 2 adalah untuk mereka
yang belum lagi bersedia menggunakan jam tangan pintar penuh ataupun jam tangan pintar sebenar seperti Apple Watch ataupun Wear OS, ini berada di tengah-tengah. Jadi ia akan memberikan satu pengalaman yang menarik dan satu pengalaman berbeza jika anda sudah tak lama lagi ingin berpindah pada jam tangan pintar seperti Apple Watch, Galaxy Watch ataupun Wear OS. Jadi itu sahaja dari saya Fahim. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.